Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ketujuh kudrah iwak kerongnya kuasa. Nah, kalau kiranya bila kita tengok nazam dia selepas daripada dia sebut wa wahidun wahai. Nah, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Qadirun muridun alimun bi kulli syai. Artinya kalau kira nazam, kira syair, selepas sifat wahdaniyah dia bila sifat hayat dulu, wahai hayyun. Itu wahai itu makna bukan wahai bukan harap nidah tu kan. Wahai itu maknanya sifat hayyun, sifat penghidup Allah. Tapi dalam buku kita tu, orang Indonesia tulisnya, dia mari syarah sifat kudrat dulu. Tu. Jadi kita nak ayat dulu dah. Dia gini. Kalau ulama tu ulama tasawuf yang mengarang kitab sifat 20, maka biasanya dia akan letak sifat ma'ani yang pertama ialah ilmu. Gitu. Sifat ilmu dulu. Sebab apa? Sebab orang tasawuf ni dia iktibar, orang panggil sekalian perkara hak ada ni makana bikana makana wa biyakunu mayakunu. Dengan kudrat Allah telah ada barang yang telah ada, maknanya Allah yang menjadi. Wa biyakunu ma yakunu, dengan sifat kudrat Allah Ta'ala juga akan lagi ada benda lagi akan ada. Semua perkara ni telah sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia panggil syu'un atau a'yanun sabitah. Jadi ditilik orang tasawuf, segala perkara ni sebenarnya telah pun Tuhan nyata di ilmu dia, sifat pengetahuan dia.
Bila lagi Tuhan tahu, sedia kala lagi. Jadi kalau Tuhan tak tahu, bagaimana Tuhan nak menentu? Kalau Tuhan tak menentu, bagaimana Tuhan nak buat? Jadi dia buat apa yang dia tentu. Dia tentu pasti dah apa yang dia tak tahu. Jadi kalau orang ulama tu ulama tasawuf, maka dia akan bila sifat ilmu dulu daripada sifat ma'ani. Ini kita ni nak masuk sifat ma'ani dah ni. Telah lepasnya sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Baik. Kalau ulama yang mengarang ilmu tauhid sifat 20 ni ialah ulama kalam, dia panggil mutakallimun. Ulama mutakallimun ni ulama kalam yang menguasai ilmu ma'qul, dia panggil. Menguasai ilmu akal, mantiq, maqula, munazarah, al-bahs wal adabul bahs wal munazarah dan sebagainya. Kebiasaannya dia akan letak sifat hayat dulu. Bila nak bila sifat ma'ani, dia letak sifat hayat dulu. Sebab apa? Sebab fit ta'aquli, dia panggil. Fikir secara akalnya, satu zat yang kita nak cerita dia tu bersifat dengan kudrat, iradah, sama, basar, ilmu, kalam. Hidup kata hidup. Gitu lah. Nah, kita nak cerita Pak Mak tu baik, dermawan, berjuruh, gini-gini. Pak Mak tu ada ke tak? Nah, hidup ke tak? Pak Mak tu mati dah, tak usah cerita lah orang mati. Nah, okey, boleh tupai dia. Nah, jadi nak wicerak kata orang panggil zat tu bersifat dengan sifat-sifat selain daripada sifat hayat ni. Kena pasti dulu dia tu hidup ke tak? Kalau dia tak hidup, bermakna sifat-sifat lain juga batal. Nah, tak ada. Tengok orang mati, ada tak kudrat? Ada kudrat dah. Ada tak ilmu? Ada dah. Kita tanya Profesor Madia, hak mati dah. Tanya dia 1+1 berapa, Prof? Senyap tak jawab. Bodoh benar, Prof. Senyap 1+1 tak kerti 2. Loh, dah dia mati nak jawab ke mana? Tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada sama, tak ada basar, tak boleh bercakap, tak ada kalam. Itu lah. Jadi fit ta'aquli, secara fikiran akalnya, satu zat yang nak bersifat dengan segala sifat-sifat hak lain, mesti dia kena hidup. Maka sebab tu ulama-ulama kalam bila nak masuk bincang sifat ma'ani, dia akan tulis sifat hayat dulu. Sebab apa? Sifat hayat ni syarat sengoti, syarat sungguh fit ta'aquli, seolah-olah syarat fil waqi', dia panggil. Ka'anna syarti fil waqi'i, seolah-olah syarat pada waqi'. Tak boleh kata syarat sengoti pada zat Allah Ta'ala. Seolah-olah syarat. Tapi pada ta'akul akal, fikiran akal, syarat sengoti. Satu zat tu nak boleh bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Hidup ke tak hidup? Kalau hidup, sah. Tusahihu, mengesah ke sifat-sifat yang lain. Tu panggil sifat ayat ni sifatun tusahihul lidzati, mengesahkan akan satu zat tadi, allati qamat biha, yang adalah di zat tu, an ta'lama wa taqdira. Bahawa zat tu mengetahui, zat tu berkuasa, zat tu menentu, zat tu mendengar, zat tu, hidup kata hidup. Maka sifat hayat tu sifat tusahihu lidzati. Itu mengesahkan bagi zat, tu mengesahkan bagi zat allati qamat biha as-sifatul ma'ani, yang ada pada zatnya itu sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu kalau ulama kalam yang membilang sifat ma'ani, akan bila sifat hayat dulu. Jadi kalau kira nazam, hayat dulu. Tapi tak apalah, hak buku kita, kitab kita tu dia kudrat dulu dah. Sifat kudrat dulu. Jadi biasanya kalau ulama akidah, ulama tauhid, dia beza ke ulama kalam, ulama tauhid Ustaz? Beza. Kalau ulama kalam ni dia bicara, orang panggil ilmu kalam tu dengan istilah-istilah ghawamid fi ilmu kalam. Sebab kita orang awam pening nak faham. Ada sini. Tapi kalau ulama akidah, dia hanya membicarakan perkara-perkara hak wajib fardu ain saja. Kita pergi. Dia tidak masuk mendalam siapa kau guna istilah-istilah yang kita orang awam ni susah nak faham. Itu dah. Jadi kalau ulama akidah, bila-bila sifat ma'ani yang pertama, dia akan bila sifat kudrat dulu. Sebab apa?
Sebab nisbah kita orang awam, yang nyata pada kita, yang zahir pada kita ialah kesan daripada kudrat Allah Ta'ala. Betul tak? Ha? Ni apa hak berlaku hari ni, hak esok ke, hak lepas dah, kita nak tahu di mana benda tu hak Tuhan tentu? Tak tahu. Bila berlaku tu baru kita tahu. Nah, bila berlaku benda tu, pak Tuhan buat mengada dah sekarang ni, tanjiz hadis dengan sifat kudrat dia, baru lulu, baru buat sekarang ni, barulah kita tahu, oh hak Tuhan buat hari ni, saat ni, masa ni hak Tuhan tentu sedia kala lagi belum ada makhluk. Nah, jadi hak zahir di kitanya ialah kesan daripada kudrat Allah. Itu. Nah, kita turun rumah, bawa kereta nak pergi pejabat, tahu di mana aksiden kata aksiden? Mana tahu? Nah, beringat tu bukan main lah, bukan setakat segenan tangan ni. Macam ambil lesen sama je. Sungguhnya gedegungnya aksiden juga langgar korang. Tengok dia tahu di mana, dia tak tahu. Maka dia saat berlaku aksiden tu, itulah orang panggil kesan kudrat Allah Ta'ala. Allah tengah buat tu, Allah tengah buat kerja tu. Hari ni saat ni berlaku orang panggil aksiden. Nyata tak di kita? Baru nyata, baru jelas. Oh, aksiden ni ialah apa hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Maka sebab tu orang mukmin ni raditu billahi rabba. Aku puas hati Allah Tuhan aku. Redha dia. Sabar, tak boleh redha pun sabar. Oh, teh ingat ni hak Tuhan buat lakonan ni weh. Nah, dia buat gapo hak dia tentu, dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Bila dia buat, pasti dah benda ni hak dia nak sedia kala lagi. Karena Tuhan itu sang pembuat yang maha menghendaki. Fa'ilul mukhtar dia panggil. Fa'il sang pembuat, al-mukhtar yang maha milih, maha nak. Bukan dia buat dengan gamuk begitu je. Dah, dia tentu sedia kala. Masa dia tentu tu tak ada lagi makhluk. Dia tentu siap-siap dah. Atas kita seorang ni rezeki banyak mana, lahir tahun bila. Nah, tu jodohnya dengan siapa, rezeki secemok mana. Nah, saat ni, waktu ni akan berlaku gapo. Nah, tu semua siap dah itu. Nah, syurga neraka siap dah. Dia ni saadah ke syakawah siap dah. Tapi untuk syurga neraka dia suruh kita usaha. Nah, dia suruh kita buat hijau, ibadat taat, tinggal maksiat. Nah, dia suruh kita usaha. Maka sebab tu kita tu dibalas dengan pahala, dengan dosa, bukan kerana kita yang memperbuat amalan, tetapi kerana kita mengusahakan. Yang menjadi, yang membuat Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, dapat pahala usahaan yang baik dan dapat dosa usahaan yang jahat. Nah, tu lagu tu. Habis. Jadi kalau gitu kita tengoklah kudrat dulu, tak apalah. Dia kata ketujuh kudrah dia buat kurungan kuasa. Jadi terjemah kudrat dengan kuasa ni orang panggil terjemah kena kepada samaratus sifat dia. Samarah, kesan, jaksa orang panggil bagi sifat. Tu bukan kena kepada diri sifat lagi. Dah. Jadi kalau kita nak terjemah yang kena tepat pada diri sifat, kita letak sebuti perkuasa. Gitu. Tu baru kena kepada diri sifat. Kalau kita tak buat lagu tu, nanti kita pening jadi. Pening bila? Lepasnya kita mengaji dah wahdaniyat. Allah Ta'ala bersangatan esa pada segala sifat. Artinya sifat Allah banyak, tapi satu jenis jua. Satu kudrat. Apa satu kudrat? Tu kudrat bahasa Arab, bahasa Melayu ke apa? Satu kuasa. Kuasa tu hasa ni. Lemah kata mana Tuhan. Satu je berkuasa. Berkuasa satu. Gapo hak Tuhan berkuasa tu? Buat langit saja berkuasa. Lepas tu buat bumi siapa hak berkuasa pula? Jadi pening. Jadi nak ayat kata berkuasa tu banyak, kekuasaan tu pun banyak. Kekuasaan ni kesan.
Nah, ni langit, bumi, kita semua ni orang panggil kesal kan. Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Tiliklah olehmu pada apa yang ada pada langit dan bumi. Tuhan suruh nazar. Hal yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tu Tuhan suruh kita nazar, kita tilik fikir kepada apa? Ni kekuasaan Allah. Kekuasaan ni kesan, asar kena kepada diri benda makhluk. Apa tu? Kekuasaan Allah. Satu ke? Banyak. Jadi kekuasaan banyak, berkuasa pun banyak, kuasa pun tentu banyak. Hak kata satu tu ke apa? Perkuasa. Begitu. Jadi kudrat artinya perkuasa. Sebab apa nak kata perkuasa tu? Sebabnya kita duk bincang ni sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani ni sifat yang bangsa wujudiyah. Sifat hak bahasa sungguh lagi ada. Setara mana ada? Lau kushifa binal hijabu la ra'ainaha. Lau kushifa annal hijabu, kalaulah dibukakan daripada kita oleh Allah Ta'ala akan hijab. Ada hijab kita ni, hijab maknawi dia panggil, bukan hijab hissi. Kalau tu hijab hissi dia panggil. Nak boleh tengok dengan mata dinding yang basah hissi. Kita dengan Tuhan ni ada hijab maknawi dia panggil. Hijab hak bahasa kita sendiri pun tak nampak hijab tu. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab yang bahasa maknawi tadi, la ra'ainaha, pasti kita dah dapat nampak benda hak wujudiyah. Apa hak benda wujudiyah? Zat Allah wujudiyah. Sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah juga wujudiyah. Boleh nampak. Gitu. Berbeza dengan sifat-sifat yang kita belajar sebelum ni. Mana? Sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Itu dia panggil sifat subutiyah. Dah. Sifat hak bahasa sungguh saja. Tak naik sampai tahap ada. Adapun sifat hak kita lagi akan nak masuk ma'ani ni, sifat bukan hanya subut, bahkan wujud. Ada benda tu di zat dia. Lagu tu. Setara mana ada kalau Tuhan buka tirai hijab, nampak kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Lagu tu. Faham tak? Kalau tengok gini ada dia. Depan gini tak nampak kok mata, bukan hanya mata yang nampak, seluruh yang ada pada tubuh kita lazat sedap memandang pada zat dan segala sifat-sifat wujudiyah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak beri nikmat yang paling lazat sekali di dalam syurga akhirat kelak. Tu lagu tu dah. Jadi sifat hak bahasa subutiyah, hak sungguh saja, iaitu ada tu sendiri. Hak kita belajar dah lepas wujud, satu dipanggil nafsiyah. Sifat hak bahasa nak cerita zat. Mana? Ada apa? Ada zat. Jadi diri ada tu ada tak? Tak ada. Hanya sungguh pada akal saja. Kalau mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, senang mudah. Kalau ikut Maturidiyah, ada tu tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Kalau Maturidiyah dia panggil ahwalun nafsiyah, satu kelakuan pada diri zat. Jadi orang panggil ada tu bukan ada, sungguh saja. Subut dia panggil. Subut saja. Sungguh saja. Macam ada kita ni pun ada tak? Ada kita ada tak? Duk mana ada saya? Boleh tunjuk duk mana? Ustaz ada tak malam ni? Ada. Mana ada ustaz? Duk mana ada? Ni, di hidung saya kan? Tunjuk sini kena ke hidung, bukan ada mana? Diri ada. Tak ada. Tapi ada tu reti tak di zat saya? Reti, faham dia panggil. Jadi ada tu orang panggil sungguh. Sungguh saja. Tu. Kemudiannya sifat salbiyah kita lepas dah kidam, baqaq, mukhalafah, qiyam bi nafsi wahdaniyah, itu semua bukan ada. Sedia. Tak ada mula bagi ada. Kekal, tak ada akhir bagi ada. Mukhalafah, tak serupa akan yang baru. Gawa lagi. Qiyam bi nafsi, ada cara-cara zat. Wahdaniyah, bersangatan esa dia. Bersangatan esa dia, tak ada mula bagi ada, tak berubah. Tak ada akhir bagi ada, tak berubah. Tak serupa akan yang baru. Kalau Tuhan buka hijab pun tak nampak diri benda tu, hanya reti di akal saja, faham saja.
Diri benda tu tak ada, hanya sungguh saja. Sungguh di zat Allah Taala. Gitu. Kalau nak pergi faham lagi gini lah. Buat misal dengan bola sebuti tu. Bola tu zat. Nah itu ni. Bola sifat. Nah, bulak bola tu sifat. Patu putih bola warna putih atau warna hitam lah kita kata. Hitam putih bola. Ya kadang-kadang bola tu ada dua warna ada ni. Hitam putih bola. Pun sifat. Apa benda hak direti pada bola? Hitam putih bola. Bulak bola. Bulak tu tak boleh duduk dengan sendiri gitu. Betul tak? Nak pergi beli kedai nak beli bulak seputih, bulak ke apa tak tahu. Tak boleh nak beli bulak. Nak beli hitam putih sah? Mana boleh gitu. Tak boleh nak reti di diri benda tu, orang panggil sifat. Kena reti di benda lain. Jadi bulak kena reti di bola. Hitam putih tadi kena reti di bola. Jadi bola tu zat. Kalau gitu sama tak tarah bulak dengan hitam putih? Tak sama tu. Walau sama-sama sifat, tapi hitam putih tu ada di bola. Kita kerak lagu mana bola pun hitam putih tetap ada di bola. Itu. Betul tak? Kita kerak lagu mana bola, belah gini, hitam putih tetap ada tak? Ada. Boleh dikesan dengan panca indera dia panggil. Boleh kesan dengan mata penglihatan, boleh tengok ni warna hitam, ini warna putih. Adapun bulak walaupun sifat bagi bola juga, tapi tak ada diri bulak tu. Gitu lah. Ada tak diri bulak? Duk mana bulak? Di bola tu duk mana bulak? Dia kata ni bola. Diri bulak tu duk mana? Zat bulak tu ada tak? Tak ada. Muka dia bukan zat, dia sifat. Benda hak reti di bola. Lepas tu reti di bola tu ada tak bulak tu? Tak ada. Sungguh je. Dalil kata tak ada, bila kita kerak bola tadi tu, bulat lagi tak? Tak dah lah. Dan tukar hak buat bola dulu, dia buat bola kau, dia buat bulat bola. Dia buat bola, dia tak buat bulat bola. Itu ni. Kau ada kita nak pergi beli bola kedai, saya nak beli bola ni. Maaf banyak kata bola ni siap dah, cuma bulat dia tak buat lagi. Gitu ke? Dah. Bulat tu bukan benda ada. Maka bukan benda ada, kena boleh buat. Ni, bulat je. Mana je tak ada. Frame lah senang ada depan mata dulu. Ni. Petok 4 segi frame. Duk mana 4 segi ada tak? Tak ada 4 segi. Duk mana diri 4 segi tu? Ni. Tu kayu. 4 segi, diri 4 segi duk mana? Tak ada diri 4 segi. Hanya reti, faham? Kita reti kata frame ni berbentuk 4 persegi. Jadi frame yang 4 persegi mana? Tu. Tu. Jadi 4 persegi ni sifat bagi frame. Betul tak? Tapi 4 segi tu bukan ada. Sungguh ya. Sungguh dalam kepala otak kita. Sabit, subuk, tetap, sungguh. Sabit, subuk, tetap, sungguh. Di frame. Ada tak 4 segi? Tak ada. Nak tunjuk siapa kita boleh ambil cabuk. Ini 4 persegi. Kalau kita ambil cabuk, kena ke kayu? Bingkai tak? Bingkai frame. Tu bukan 4 segi, tu kayu. Mana diri 4 persegi? Tak ada. Duk mana di 4 persegi? Tak ada. Jadi 4 segi tu sifat tak bagi frame? Sifat. Tapi sifat hak sungguh saja. Bukan dia ada. Kalau tengok 4 segi tak nampak. Tapi kita faham tak? Frame ni 4 persegi. Faham? Atau yang panggil sungguh. Reti pada akal saja. Ini nak contoh nak mudah faham. Bahawasanya sifat ni ada 2 kategori lah. Ada sifat sungguh saja, tak naik siapa tahap ada. Ada sifat yang sungguh lagi ada. Itu. Tiap-tiap ada pasti sungguh. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Itu lagu tu. Dah? Itu faham kedok tahu ni buat kita. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada, tiap-tiap ada pasti sungguh. Sungguh dah Allah Taala tu bersifat dengan kudrat, sungguh. Ada ke tidak kudrat di zat Allah? Ada. Tengok. Itu nak yang kata benda ada pasti sungguh. Sungguh dah Allah Taala tu sedia, tak ada permulaan bagi ada, sungguh. Ada ke tidak sedia tu di zat Tuhan? Tak ada. Sedia bukan benda ada. Itu. Sedia tu benda erti di akal apa? Tak ada mula bagi ada dan tidak terima perubahan. Itu orang panggil sedia. Diri sedia tu ada tak di zat? Tak ada.
Jadi sungguh saja tak naik siapa tak ada. Adapun kita nak masuk belajar sekarang ni ialah sifat-sifat yang bukan setakat sungguh, bahkan ada. Gitu. Bahkan ada. Jadi boleh tanya dua soalan. Sungguh tak Tuhan bersifat kudrat? Sungguh. Ada tak kudrat di zat Tuhan? Ada. Gitu. Setara mana ada? Kalau Allah buka hijab, pasti kita dapat nampak. Gitulah. Lagu mana? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Lagu mana nampak? Bila kaifin wala hasrin. Tak ada kaifiat, tak ada cara. Tuhan nak bagi, retilah. Itu gitu. Suruh fikir tengoklah, tak suruh fikir apa lagu mana dia ni. Tu. Yang penting kita beriman kata ada. Jadi kenapa kau kena terjemah dengan perkuasa? Itu supaya mengenai tepat dengan makna yang dikehendaki oleh ulama-ulama Arab. Ulama Arab bila sebut kata kudrat tu nak kepada mabda', tepat punca yang ada di zat Allah Ta'ala. Mabda' bagi kuasa ke apa? Perkuasa. Itu. Mabda' bagi berkuasa ke apa? Perkuasa. Kalau tak ada mabda' ni terpunca lah panggil humbi. Mabda'. Benda hak diwak humbi ke dengan dia. Itu dia panggil mabda'. Diwak mula dengan dia. Jadi kalau tak ada mabda', tak ada punca, bagaimana nak ada samarah? Bagaimana nak ada ta'alluq? Itu. Kalau kita tak reti pun perkuasa ke penentu ke kafir tak? Tak kafir. Ini Mu'tazilah, sebab tu dia ingkar. Dia kata tak ada di zat Allah Ta'ala perkuasa, tapi Allah berkuasa. Gitu. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala maha kuasa, Allah qadirun, zat yang maha berkuasa. Tapi bi qudratihi hiya zatu, dengan kuasanya itu ialah zatnya. Tak ada orang panggil sifat di zat Allah. Tu. Jadi sebab tu kita ngaji ilmu akidah ni nuri jadi naik hak ke ahli sunnah. Jangan duduk setara dengan Mu'tazilah dak tu ni. Maka Mu'tazilah tu kufur tak bila dia ingkar sifat? Tak kufur. Sebab apa tak kufur? Pertama, kata Mu'tazilah, di mana dalam Quran dan hadis disebutkan Allah bersifat dengan sifat kudrat dengan dilalah mutabaqah? Tak ada. Memang tak ada. Cari dalam Quran ada tak? Innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah. Tak ada ayat lagu tu. Bila tak ada lah ayat. Apa dah pandai-pandai sebut kudrat? Tu. Lagi pula itu secara dalil Quran dah. Lagi pula dalil akalnya kata Mu'tazilah. Kalau kudrat ni ada di zat Allah Ta'ala, kudrat dengan zat lain-lain. Kudrat sifat, zat. Jadi orang panggil apa? Berbilai benda qadim. Kalau dua-duanya qadim, masalahnya dia kata kudrat ni qadim ke hadis? Kalau hadis baharu, kudrat ni ialah baharu, bermakna zat Allah Ta'ala juga baharu, mustahil. Itu Mu'tazilah. Lepas tu kalau kudrat ni qadim sama dengan zat qadim, sifat kudrat pun qadimah. Kalau gitu kata Mu'tazilah, la ta'addadatil qudama'u, nescaya berbilang benda qadim. Kudrat pun qadim, zat pun qadim, dua yang qadim. Sedangkan ta'addudul qudama' mustahilun, berbilang benda qadim tu mustahil. Tengok kata siapa? Mu'tazilah. Maka jawab oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang pertama, di dalam Al-Quran memang tidak disebut dengan sirah sifat. Tak disebut, memang betul. Jadi tak disebut tu tidaklah menafikan keberadaan, kewujudannya di dalam Quran dan hadis. Kalau tidak difaham dengan dilalah mutabaqah, maka dilalah ni ada tiga. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, dilalah tadammun. Dilalah ni apa? Reti dengan secara mutabaqah, disebut jelas-jelas dengan secara soreh. Itu panggil dilalah mutabaqah. Ada dilalah dengan secara iltizamiyah. Mana? Automatik faham. Itu. Jadi bila Allah Ta'ala kata dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu daripada mungkin ini, dialah qadirun, apa? Zat yang maha amat berkuasa.
Secara akademik kita kena faham dua makna. Pertama apa? Zat Tuhan tak lemah, tak ada sifat ajizun lemah. Lemah lawannya apa? Qudrat. Ajizun lawannya qudrat. Nah itu. Nah, macam kita tengok orang tu bercakap lah. Dia duk cakap popek. Tuan-tuan semua duk tengok hamba duk cakap ni duk cakap. Gapo hak tuan-tuan boleh faham? Fahamnya dua makna secara akademik. Mana? Ustaz tak bisu gitu. Tak bisu. Bila tak bisu bermakna ada sifat perkata. Apa? Dia berkata-kata. Gitu. Tu. Jadi bukanlah orang panggil tiap-tiap orang hak diam tu terus bisu. Jalan ni siapa hak duk bercakap? Saya seorang bercakap betul tak? Nah. Tuan-tuan semua tak bercakap ni. Senyap. Bisu tak? Bukan. Diam bukan lawan dia. Perkata bukan. Diam lawannya tidak berkata-kata. Jadi hak orang panggil lawan bagi perkata tu apa? Bisu. Nah tu contoh tu nak win kita nampak. Nah, contoh lagi. Gini kita kata, pengurusi surga ni yang mari surga. Ada dua hamba Allah tu duk buang, duk ngopak ke dia dalam surga. Sini. Duk ngopak kata pengurusi kita ni apalah, kedekutlah, bakhillah, macam-macam duk ngopak. Dia tak tahu pengurusi duk dengar. Kok balik pintu dak ni? Dia duk ngopak apa ni? Ngopak aku ke? Dia pun duk dengar. Dua orang ni ngopak sungguh, ngongang. Nah. Bila habis yang ngopak tu nak pergi habis, pengurusi pun masuk surga. Dah. Terkejut dua orang ngopak tu. Masya Allah, pengurusi kita sahabat. Apa baik dah lah weh. Nah. Pengurusi tu kata kan? Tak usah duk buat mulut manis dengan aku. Aku dengar belaka gapo hang cakap tadi. Aku dengar belaka. Apa dah? Cara bercakap tu. Aku dengar belaka gapo hak duk ngopak kat aku tadi. Dua orang hak ngopak tadi bila dengar pengurusi kata lagu tu, secara akademiknya dia kena faham dua makna. Pengurusi tak peka. Nah, pengurusi tak peka. Bila tak peka bermakna ada sifat pendengaran. Itu nah, kerana pendengaran itulah lawan bagi peka. Bukan tak mendengar, lawan bagi lawan bagi mendengar, pendengaran bukan. Pendengaran lawan dia peka gitu. Tidak mendengar tu baru lawan dia mendengar. Mendengar lawannya tidak mendengar. Tiap-tiap orang yang tidak mendengar tu peka ke? Dah, belum tentu peka, boleh jadi dia tidur. Yang ngatuk tidur. Nah, awak dengar tak saya cakap ke apa? Saya tak dengar lah. Tak dengar pekak ke awak? Apa cakap gitunya? Saya tak pekak. Cuma saya tak mendengar. Jadi tak mendengar lawannya apa? Mendengar. Jadi lawan bagi mendengar bukan pekak. Lawan bagi mendengar tidak mendengar. Hak kita nak dalam sifat ni lawan dia tu mustahil. Mustahil. Gitu mustahil. Apa? Pendengaran lawan dia pekak. Tu. Mana tak ada humbi bagi mendengar, tak ada mabda bagi mendengar. Lagu tu Jadi secara akademiknya bila betul pengurusi kata tak payah duduk mulut manis dengan aku dengar semua dah gapo hang ngopak aku. Orang kita kata, secara akademik, dia tak pekak pengurusi ni weh. Bila tak pekak ada sifat pendengaran. Gitu kan? Itu secara iltizamiah, secara lazim, secara automatik akademiknya kena faham lagu tu. Tapi tak ada lah gitu. Tak ada lah gitu pengurusi kata, "Engkau suruh mulut manis aku. Aku dengar belaka dah mengopak." Dua orang tadi pun lopo. Apa mu tengok gitu ke aku mu dua ekor ni dari sini. Nanti lu nak faham secara akademik. Ndaklah lagu tu. Tidaklah lagu tu, maknanya secara akademiknya begitu. Secara lazimnya begitu. Itu. Baik. Cuba kalau pengurusi kata, "Tak usah dua mulut manis dengan aku. Aku ada sifat pendengaran ni." Maka pelik lah gitu. Dua gitu tu apa tu pengurusi ada sifat pendengaran? Saya pun ada sifat pendengaran. Kita tak siapa tu adalah hati orang cakap. Maka sebab tu Al-Quran tu tak cerita innallaha yattasifu bi sifatis sam'i. Dah ada gitu. Lepas tu wa huwas samiul basir. Dia Allah zat yang maha mendengar.
Bila dia zat yang maha mendengar, secara lazim kita faham, oh dia tak pekak. Bila tak pekak, bermakna ada sifat pendengaran. Sabitlah dia bersifat dengan sama'. Walaupun dia tak sebut dia bersifat dengan sama', dia sebut dia sami'. Apa? Zat yang maha mendengar. Itu ya tak? Baik. Azal dulu. Payah juga nak boleh faham sifat mak ni. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, 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 Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. hayya 'alas salah, La hawla wa la quwwata illa billah. hayya 'alas salah, La hawla wa la quwwata illa billah. hayya 'alal falah, La hawla wa la quwwata. hayya 'alal falah, La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi itu jawapan yang pertama. Walau tidak ada di dalam Al-Quran dengan dilalah mutabaqah, tetapi sabit di dalam Al-Quran dan hadis dengan dilalah iltizamiyah. Kemudian yang keduanya, jawapan bagi Mu'tazilah tadi, adakah sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu qadimah? Qadimah. Zat Allah qadim, maka sifat-sifat Allah qadim juga. Lepas tu tidakkah jadi berbilang benda qadim? Ya, tetapi tidak membawa mustahil. Kerana apa? Ta'addudul qudama mustahilun tu ialah kalau yang berbilang qadim tu zat lain-lain. Tu macam kita bahas sifat wahdaniyah itu dah tadi. Kalau berbilang yang qadim, mana paling kurang berbilang dua. Jadi gimana? Langit bumi ni tak boleh wujud sejak daripada awal. Ingat tak itu tu? Tu burhanut tawarud, burhanut tamanu', menafsirkan bagi ayat Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata.
Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, hacul lebur langit bumi, apa makna? Sebutir zarah pun sejak daripada awal tidak boleh dijadikan. Jadi kalau hak kata mustahil berbilang benda qadim tu kalau zat lain-lain. Ada pun hak ni zat satu saja. Lepas tu hak berbilang tu apa? Sifat. Maka sifat ni tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Betul tak? Sifat walaupun dia bukan zat, tapi dia bukan yang lain daripada zat. Itu ingat baik. Sifat ma'ani ni sifat sifat ma'ani ni la hiya huwa, tapi wala hiya ghairuhu. La hiya huwa bukanlah sifat tu zat, bukan zat-zat sifat-sifat, tapi wala hiya ghairuhu bukanlah sifat tu lain daripada zat. Mana? Bukanlah sifat tu boleh bercerai tanggal daripada zat. Sifat tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Walaupun dia bukan diri zat, tetapi dia bukan boleh bercerai daripada zat. Artinya satu zat berbilang sifat yang qadim boleh, tak ada masalah, tak ada jadi mustahil. Itu jawapan ulama ahli sunnah wal jamaah kepada Mu'tazilah. Jadi ingat, kalau Mu'tazilah tu i'tikadnya Allahu qadirun bi zatihi. Allah zat yang maha berkuasa dengan zatnya. Allahu qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Gitu je. Allah maha kuasa, Allah zat yang berkuasa, sangat kuasa. Gitu. Jadi kalau kita tu setakat tu akidah Mu'tazilah kita tu. Jadi nak jadi ahli sunnah ke mana? Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu. Itu. Allah ialah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Dan berkuasa tu ialah sifat dia. Habis. Jadi itulah kerana apa kita nak terjemahkan kudrat dengan berkuasa, sebab nak jadi benar-benar makna dia tu kena kepada diri sifat. Lagi pula kalau kita baca kitab Arab besar-besar sikit, seumpama Syargawi Hudhudi, dikatakan dalam kitab tersebut sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bi maknal ismi dunal masdari. Telah masyhur di kalangan ulama kalam apabila dikatakan sifat ma'ani itu dengan makna ismi, bukan masdari. Walaupun bentukan dia tu daripada masdar. Macam ku arada yuridu iradatan, masdar daripada arada yuridu iradatan. Walaupun bentuk katanya masdar, tetapi makna yang dikehendaki isim masdar. Apa? Nama. Nama bagi benda ada tu. Itu. Jadi bila kena nama, nak jadi orang panggil kena kepada diri benda ada, ditambah oleh Syekh Pak Da'i Mekah. Itu lagu tu. Baik. Barulah kena lawan dia tu. Jadi kalau kita kata melihat, lawannya apa? Tidak melihat. Bukan nak gitu. Hak kita nak belajarnya ialah Allah Ta'ala tu bersifat dengan pelihat. Lawannya hak kita tak boleh terimanya apa? Tuhan tu buta. Jadi pelihat tu lawan buta, pendengar tu lawan pekak, perkata tu lawan bisu, pengetahuan tu lawan bodoh. Itu baik. Habis. Kalau itu kita baca dulu buku kita, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Ni cakap yang mudah lah kan ni. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, kuasa untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Tengok. Allah Ta'ala tu dia kata kuasa. Mana sifat kudrat Allah Ta'ala tu takluknya apa? Mewujud apa? Mengadakan. Ijad dia panggil. Al-ijadul mungkin minal adami ilal wujudi. Mengadakan benda yang terima ada, terima tak ada, daripada tiada kepada ada. Dan meniadakan apa? Al-i'dam dia panggil i'dam. Tadi ijad ni i'dam. I'dam nak meniadakan. Meniadakan apa? Benda hak ada kepada tiada. Itu. Bukan benda hak tak ada ditiadakan, bukan. Itu tahsilul hasil. Mana i'dam minal wujudi ilal adami. Itu. Tetapi gapo Allah Ta'ala buat ni, ya, segala sesuatu yang dikehendakinya. Artinya apa? Muafakat dengan apa hak Tuhan kehendak. Itu kan. Jadi apa hak Tuhan buat, mengada, meniada, memberi rezeki, menegah rezeki, menghina, memulia, mengangkat, menjatuh, memberi sehat, memberi sakit, apa saja tu kudrat Allah Ta'ala belakang tu. Banyaklah kesediaannya.
Kesan daripada kudrat berkuasa ni banyak. Semua hak Tuhan buat tadi atas makhluk dia tu ialah muafakat dengan apa yang dia kehendak, apa yang dia tentu. Gitu dah. Baik. Kalau dalam kitab Arab dia kata gini. Dia kata wal qudratu, dan bermula kudrat berkuasa itu sifatun, ialah satu sifat. Tusahihu lidzati, mengesahkan akan zat tersebut, antaf'ala wa tatruka, bahawa dia memperbuatkan akan makhluk, wa tatruka, atau meninggalkan memperbuatkan makhluk. Nah, jadi kalau Tuhan tak ada sifat berkuasa, maka dia bagaimana nak mengadakan makhluk, nak meniadakan makhluk? Nah, tuh. Maka kalau makhluk ni tak ada, kalau makhluk ni apa? Kalau Tuhan ni tidak bersifat dengan kudrat, bagaimana dia nak mengadakan makhluk? Bermakna makhluk ni tak ada. Makhluk ni tak ada, tak terima dengan kepala otak. Sebab apa? Sebab kita nampak dengan mata kepala makhluk ni ada. Maka tentulah sang pencipta makhluk ini berkuasa. Bila dia berkuasa, bermakna tentu ada di zat dia sifat berkuasa. Itu. Nampak tak? Jadi berkuasa tu takluk. Jadi kudrat ni boleh terjemuh 3 makna. Hak kita nak bahasnya ialah makna sifat berkuasa. Kalau kita terjemuh kudrat dengan makna samaratus sifat, kuasa. Kalau kita terjemuh kudrat dengan makna takluk bagi sifat, berkuasa. Jadi berkuasa banyak, kuasa banyak. Tapi sifatnya berapa? Satu saja, kudrat. Apa? Berkuasa tu satu. Kalau kita tak boleh ngaji gitu, berat kita payah nak faham ngaji sifat 20 ni. Pakai sudah tak faham dak ni. Tu. Dia kata lagi dalam kitab Arab ni kata. Dia kata kan? Mana Fal kudratu, maka bermula kudrat ni laha sab'atu matalibah. Ada bagi dia 7 matalib, 7 tuntutan. 7 benda hak kita kena faham. Hak kita kena i'tiqad. Mana? Nashhadu wa na'taqidu. Kita bersaksi dan kita berpegang dalam hati. I'tiqad. Anna qudratallahi, bahawasanya kudrat bagi Allah, berkuasa, satu sifat berkuasa bagi Allah tu maujudatun, ada, wa qadimatun, sedia, wa baqiyatun, kekal, wa mukhalafatun li qudratinal hadisati, tak serupa kudrat Allah Ta'ala tu dengan kudrat kita yang baru, tak sama. Jadi kita pun orang panggil kudrat tak? Kudrat. Mari pergi gotong royong kubur. Kau tak ada kederak ni. Tak ada kederak. Ya. Dia memang ada sifat kudrat ke dia? Kudrat ya. Kudrat sifat apa? Sifat makhluk. Kudrat yang baru. Jadi kudrat yang baru ni atas jalan usaha saja, bukan atas jalan mengada. Nah, iradat yang baru, kita ada iradat dah. Ada iradat hanya atas jalan ikhtiar saja, bukan atas jalan takhsis menentu, bukan. Kadang-kadang kita pilih. Pilih turun rumah nak pergi makan ke restoran ni. Pilih dah tu, ikhtiar dah. Gigi tutup. Ada ni. Makan restoran lain. Hakak tengok, nampak? Ikhtiar. Bukan menentu sungguh. Kita tak boleh menentu. Yang menentu siapa? Allah. Kita hanya qada ikhtiar. Yang menjadi perbuatan kita siapa? Allah. Kita hanya apa? Usaha. Itu. Tu. Adapun fuq qadariyah dengan jabariyah, ya lain. Qadariyah Jabariyah kata kan? Qadariyah dia kata kita yang mengadakan perbuatan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan telah buat kudrat dari kita. Kudrat kita tu mampu mencipta, mengadakan perbuatan. Maka pada kufurnya khilaf ulama. Ulama wara'an nahri, sebahagian daripada ulama-ulama Maturidiyah menghukum kafir orang yang tikat lagu tu. Bahaya tu. Tapi kau tu dhaif. Qaul yang rajihnya mukmin lagi tapi fasik mubtadi'. Dosa orang yang tikak gitu. Sebab kita bergantung dengan Allah ni bukan mula-mula Tuhan buat kita je dah. Senantiasa lah ni. Ambo nak kecek ni, kalau tu tidak tupai Tuhan, tak tubik seorang ni. Ambo nak kelik mata ni, kalau tak tupai Tuhan ni, tak berkelik ni. Dok kerah. Gua tak boleh kelik sudahlah. Kita nak ketuk sekalipun, kalau tak tupai Tuhan tak boleh ketuk.
Nah, tak tubik angin kok bunga dak ni. Nah, gapo saja start daripada mula kita Tuhan buat, siapa ke bila-bila pun tak lepas kita dengan Tuhan. Apa ada di kita gapo? Sebatas ikhtiar usaha saja yang tidak memberi bekah. Sebab tu kita tu mukhtaran zahiran. Secara zahir kita tu diberi pilih. Bebas untuk memilih. Macam malam ni nak pergi surga kau nak pergi disko. Bebas tak nak pilih? Bebas kalau kira-kira. Tak ada lagi orang nak pergi disko tu kat terbakar kereta dia. Oh, tutup lama dah disko kalau lagu tu dia ni. Nah, penuh lama dah masjid ni. Nah, bebas kalau kira. Nak pergi mana? Nak pergi disko kau nak pergi surga? Bebas kita nak milih. Tapi majburan batinan. Pada batin sebenarnya kita juga telah dipaksai. Bagi kita pergi surga lah, free tak kena bayar. Boleh semayang boleh kumpul pahala, kita duk mikir dengan akal kita. Ni. Kita pun pilih nak pergi surga. Hakikat sedia kala lagi Tuhan menentu dah pilihan kita tersebut. Tuhan menentu dah. Dan kita pun usaha akak kaki gapo pergi jalan nak pergi surga. Yang menjadi perbuatan kita melangkah siapa? Allah. Itu. Maka kita tu dibalas kerana usaha ikhtiar kita, balas pahala, balas dosa, gitu. Balas syurga, balas neraka kerana usaha kita. Usaha baik, usaha buruk, bukan kita yang mengada dak. Jabariyah pula dak, kita tak ada langsung ikhtiar usaha. Allah belaka. Tu salah tu. Salah kat tu. Jabriyah. Ini panggil Jabriyah. Biasa kita panggil Jabariyah. Jabriyah. Apa fuak Jabriyah? Fuak yang mengiktikadkan makhluk ni tidak ada langsung ikhtiar usaha. Lepas tu Allah belaka. Kita seperti kapah, seperti daun yang ditiup oleh angin. Angin tiup ke mana? Ke situlah dia dipupuk pergi. Boleh tak angin tiup ke kanan dia pergi ke kiri? Tak boleh. Jadi dia ni fuak Jabariyah ni boleh jatuh kufur apabila menghalalkan benda yang haram. Hidup togak agak. Kata, haram ni. Mana ada haram? Allah belaka ni buat saya minum ni. Tu. Boleh jadi kufur tu. Jadi kalau ada Jabariyah gitu, ping napa ya? Pop napa. Ping tapa kat sini. Kata, mana awak tapa saya? Jangan marah. Allah juga. Saya tak ada ikhtiar. Allah nak angkat tangan saya, ping tapa muka awak. Macam mana? Saya tak nak gas, saya tak ada ikhtiar usaha. Ajar gitu sekali Jabriyah. Jadi dua-dua tu sesat belaka. Hak betulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Iaitu kita tu punya ikhtiar usaha yang tidak memberi kesan, memberi bekah. Sebatas sah menisbahkan perbuatan tu perbuatan kita, dan sebatas sah untuk dibalas syurga, neraka, pahala dosa. Lepas tu yang sebenar-benar menjadi membuat Allah yang bersifat dengan sifat kudrat. Itu kau tu yang keberapa dah? Tu ada 7 hadis. Mana pertama i'tikadnya qudratullahi maujudatun, ada, wa qadimatun sedia, wa baqiyatun kekal, wa mukhalafatun li qudratinal hadisati, tak serupa dengan kudrat kita yang baru. Jadi jangan kata kita kena kenal Tuhan dengan sifat Tuhan yang ada pada kita. Mana sifat Tuhan yang ada pada kita? Kita ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini sifat Tuhan lah ni ada pada diri kita. Kalau sifat Tuhan ada di mu Tuhan lah kalau gitu. Lepas tu sifat siapa ada di kita? Sifat kita lah yang Tuhan menjadikan. Gitu lah. Tuhan buat di kita kudrat. Kudrat tu bukan kudrat Tuhan, kudrat kita. Kudrat Tuhan ada di zat Tuhan. Kudrat kita ada di kita. Sama ke beza? Sama pada sebut saja. Maknanya beza. Gitu lah. Tak boleh kira lah ni. Ramai nak mengajar makrifat. Ada ni. Bukan makrifat, makrifat. Tu. Wa ghaniyatun, lagi pula sifat perkuasa kudrat Allah Taala ni mana? Maujudatun, qadimatun, baqiyatun, mukhalafatun li qudratina hadisati, wa ghaniyatun anil mukhassisi, tak berajak kepada yang mengada. Ini masuk satu makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi yang kedua. Dulu ingat tak qiyamuhu bi nafsihi ada 2 makna kan?
La yahtaju ilal mahalli ay zati, tak berajak pada zat. Wala yahtaju ilal mukhassisi, tak berajak kepada fa'il yang menjadikan dia. Kalau gitu sifat-sifat ma'ani Allah masuk juga sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, tapi pada makna yang kedua. Satu makna saja. Apa? La yahtaju ilal mukhassis. Mana ghaniyatun 'anil mukhassis. Tak berajak kepada yang menjadi. Jadi kudrat Allah tu bukan ada Tuhan lain hak buat di dia, okey? Macam kudrat kita, Allah yang menjadikan dan Allah yang mentajadudkan. Betul tak? Sebab tu bila kita tubik daripada perut mak kita, sama tak kudrat kita lah ni dengan dulu? Tak sama. Mana ada orang keluar tu boleh hakak selalu ada kayu balok kau tak boleh. Ni. Tu kan? Terima pertambahan dan perkurangan. Artinya kudrat yang ada di kita tu arak. Mana yang menumpah. Arak ni mana sifat yang menumpah pada jirim kita. Terima bertambah dan berkurang. Ini bahasa gagah, esok bahasa letih, tak cekak, tak gerak. Dulu boleh hakak gotu sore-sore, lah ni tak gerak dah, kena hakak ramai-ramai. Tua sikit lagi, tak boleh hakak langsung, tengok saja cucu hakak. Tak gerak dah, dia letih. Tu kan? Tu kudrat kita tu arak yang menumpang pada jirim kita. Atas jalan ikhtiar saja, bukan mengada tidak. Itu. Wa wahidatun, dan satu saja kudrat. Tengok. Wa wahidatun masuk wahdaniyah, ya. Wa wahidatun. Jadi sifat-sifat ma'ani ni, sifat-sifat ma'ani kudrat, iradat lagi akhir ni. Ini kita masuk kudrat dulu. Kudrat satu. Iradat, ilmu, hayat, semua sifat-sifat ma'ani ni mereka juga bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Jadi zat Allah ada. Zat Allah sedia. Zat Allah kekal. Zat Allah serupa akan zat yang baru, tak serupa. Zat Allah berajak kepada fa'il yang menjadi dan berajak kepada benda lain, tidak, kerana dia tu zat, bukan sifat. Zat dia ada berapa, so tak ada lola. Masuk tak? Nafsiyah, salbiyah masuk. Lepas tu kudrat ada di zat Tuhan. Ada tak? Ada. Masuk kan? Sifat nafsiyah zat. Jadi kudrat bersifat bersifat dengan wujud, bersifat karena dia ada. Kalau dibuka hijab nampak. Lepas tu kudrat ada di zat Allah Ta'ala tu sedia tak? Sedia. Zat Allah sedia, maka si kudrat Tuhan sedia juga. Lepas tu kudrat Tuhan tu kekal tak? Kekal. Zat Tuhan kekal, kudrat Tuhan kekal juga. Zat Tuhan tak serupa akan yang baru, kudrat Tuhan tak serupa juga akan yang baru. Tengok nampak tak? Itu. Jadi sifat-sifat ma'ani ini sebenarnya bersifat juga dengan sifat-sifat nafsiyah dan salbiyah hak kita telah belajar dah, hak telah lalu. Itu. Cumanya ma'ani ini, sifat ma'ani ini lebih dianya ada ta'alluq, ada tugas, kerja dia panggil. Gapo ta'alluq? Iaitu hadat sifat kali kedua setelah mana hadat kali pertama ada di zat. Payah nak faham. Tu orang panggil ta'alluq. Mana mudahnya? Bidang kuasa. Melainkan hayat satu je, tak ada ta'alluq. Sebab tu hayat tu kalau terjemah boleh dua je. Makna sifat, makna samarah. Mana hayat artinya pekuasa sifat. Hayat erti dengan samaratu sifat. Hayat dengan makna sifat pehidup. Itu pehidup. Hayat dengan makna samaratu sifat hidup, gitu ya. Patut hayat ada ta'alluq, ada bidang kuasa tak? Tak ada. Jadi tak boleh kita nak kata menghidupi, berhidup, tak jadi itu. Kerana menghidup mati itu semua ta'alluq sifat kudrat, berkuasa, habis masuk lakar. Menghidup, memati, memberi rezeki, menegur, habis. Jadi semua sifat ma'ani boleh terjemuh dengan 3 makna, melainkan hayat satu je terjemuh dengan 2 makna. Dan semua terjemuhan tadi yang sifat sengatinya hanya satu saja. Apa? Hak pe tu. Itu. Artinya kudrat, berkuasa. Kuasa, berkuasa. Iradat, penentu. Nentu, menentu. Ilmu, pengetahuan. Tahu, mengetahui. Apa lagi? Sama. Pendengaran, dengar, mendengar. 3 kata. Basar, penglihatan atau pelihat. Pelihat, lihat, melihat. Kalam, berkata, kata, berkata-kata. Hayat, perhidup, hidup. Tak ada. Sebab apa? Sebab tak ada ta'alluq. Itu dah. Ambil. Ta'alluqnya apa? Amatu ta'alluqi bijami'il mumkinati, meratai ta'alluq sifat perkuasa Allah ni dengan sekalian perkara yang mungkin yang makhluk.
Artinya apa? Iaitu berkuasa Allah di atas tiap-tiap perkara yang mungkin. Itu ingat dah. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Zain yang jaga sini. Apa? Sebab ada juga orang yang kata Tuhan berkuasa di atas perkara yang mustahil. Jangan. Tak betul tu. Dan apa hak Syekh Ahmad Zain kata tu betul-betul berlaku. Hamba mula-mula balik Mesir dulu. Nah, tak ada lagi lah kuliah-kuliah masjid ni. Pernah singgah di satu masjid. Masjid ke surga tak ingat. Ketika tu kita tu tak akan gini lah. Nah, mungkin ustaz, orang tak panggil ustaz kan. Itu ni. Orang masjid tak kenal. Kita masa tu gigi dengan seluajing dengan t-shirt itu lah. Nah, rambut pun panjang atas belakang ni, ikat sipu boleh sokok. Nah, jadi ada satu orang ustaz tu yang mengajar sebiji seperti apa yang ditahzir, yang diwaspadakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fattani dalam kitab Faridatul Faraid. Apanya? Sayugia bagi orang alim ni, orang nak mengajar orang ni, dia kena tahu juga takluk sifat. Kalau orang awam tak perlu tahu, tak apa. Sebab apa yang kena tahu? Sebab takut dia tersalah. Tersalah lagu mana? Dia kata Tuhan berkuasa buat anak bagi dia. Tuhan berkuasa buat bini bagi dia. Tuhan berkuasa buat mopok bagi dia. Tuhan berkuasa buat Tuhan selagi. Syarikul bari, sekutu bagi dia. Nah, padahalnya anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mopok bagi Tuhan, Tuhan lain selain daripada Allah, itu semua mustahil. Betul tak? Mustahil. Mustahil ni apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Benda hak akal kita tak boleh nak terima nak kata ada. Mana apa? Benda tentu tak ada. Maka kudrat Allah tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Kudrat Allah hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin. Kalau kita kata Allah berkuasa buat anak bagi dia, cuma dia tak anak je. Jangan cakap gitu. Bahaya tu. Berarti anak bagi Allah bukan mustahil. Harus ada, harus tak ada. Cuma Allah tak nak buat je. Gitu. Berat lagu tu. Sedangkan Allah kata lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak dan tidak beranak. Yalid yulad tu mustahil. Lam yalid wa lam yulad istihalatul mustahil. Tidak diperanak dan tidak beranak. Itu lah. Jadi ingat, takluk sifat kudrat hanya perkara yang jaiz, perkara yang mungkin, perkara yang terima ada, terima tak ada. Adapun anak bagi Allah, mopok bagi Allah, Tuhan lain selain pada Allah, tu bukan mungkin, mustahil. Maka takluk kudrat tidak bersifat, tidak bertakluk, tidak berbidang kuasa di awal-awal lagi. Patut lemah lah Tuhan. Tak lemah, bukan tugas dia. Lemah apa? Gajah tak pandai rukah, tak pandai panjat pokok kelapa, kita kata lemah gajah. Berat mu ni gajah, besar saja no, tak pandai nak. Bukan gajah tu hak bodoh, mung tu hak bodoh. Gajah bukan tugas dia panjat pokoknya. Hak panjat pokoknya ni gapo? Beruk keruk dia. Tu dia tahu tugas. Jadi kudrat bukan tugas dia mengada benda mustahil, benda mungkin. Benda mungkin kudrat iradat bertakluk. Adapun anak bagi Tuhan, mopok bagi Tuhan, ni bukan benda mungkin, bukan benda terima ada, terima tak ada. Benda tak terima ada semata-mata. Mana apa? Benda tentu tak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada. Gitu Maka kudrat tidak bertakluk. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, Tuhan boleh tak buat anak bagi dia? Jawabnya tak boleh. Tak boleh. Lemahlah Tuhan. Lemah abahmu. Macam itu ni. Bukan hijau dia. Bukan hijau dia. Kudrat ni mengadakan benda yang haruh. Anak bagi Tuhan tu bukan haruh, mustahil. Jawab gitu. Tu betul gitu. Ni dia jawab mana? Tuhan ni mampu, boleh nak buat anak. Anak bagi dia. Ni. Cuma dia tak anak je tuan-tuan yang mulia. Macam kita lah. Kita mampu tak nak makan pizza, boleh selori, boleh, cuma tak ambuh lah, mungkin tak anak, mungkin kenyai dah lah. Ya kiyah lagu tu ni ngajar atas orang masjid ni. Nah, Allah kata berat. Jadi mana jadi ustaz lagu ni. Nah, salah berat tu ngajar gitu. Nah, jadi kalau ada orang-orang hak cerdik, kita jangan ingat orang-orang kampung hak duk mengaji bawah kita ni bodoh pula. Jangan. Kita saya pun tak tahu ni. Kali ada bekas profesor ke, bekas pensyarah ke, hak otak-otak cerdik. Bila ustaz kata Tuhan mampu buat anak bagi dia, cuma dia tak ambil. Hak cerdik-cerdik aja. Kalau gitu anak bagi Tuhan boleh jadi ada. Nah, boleh terima ada, boleh terima tak ada. Bukan mustahil lah itu. Haruh ada anak Tuhan, haruh ada bini bagi Tuhan, haruh ada mak bapak bagi Tuhan. Gitu ke? Dah. Mustahil. Lam yalid wa lam yulad.
Tu bahaya kalau orang tak mengaji ilmu tauhid tapi gelenyag letnah nak pergi mengajar juga ilmu tauhid. Nah, silap-silap boleh dallu wa adallu. Dia sesat pas menyesat pula orang kampung duk mengaji dengan dia. Mujurnya tiga tu hamba pakai seluar jeans baju cakar. Tak pakai serba besar apa gini. Kalau tidak hamba akan tanya selalu dah soalan. Nah, lama kita tanya soalan kejut pula. Mak rok mak dadah mana nak tanya soalan kat kata ni. Lagi orang ni dah. Kita buat senyap. Berat ni. Itu. Baik, habis. Jadi mungkin, kalau mungkin ya kuasa Allah Taala. Apa mungkin? Benda terima ada, terima tak ada. Sikit lagi. Berapa jenis mungkin? Ada 4 jenis mungkin. Ada 4 jenis mungkin. Mana mungkin maujud ba'dal adam? 1. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. 2. Mungkin sayujadu. 3. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. 4. Apa mungkin maujud ba'dal adam? Benda terima ada, terima tak ada, tapi ada setelah mana tiada. Itu. Mungkin maujud ba'dal adam. Gapo? Kita ni dulunya terima ada, terima tak ada ni. Bersama berat. Pak Tuhan mengada, ada kita. Ada tu ba'dal ma'dum, ba'dal adam. Sebelumnya kita tak ada. Kita ni mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ma'dum ba'dal maujud. Benda terima ada, terima tak ada, tapi tak ada setelah mana dulunya ada. Gapo contoh? Tok nenek kita. Tok nenek moyang kita. Ada lagi lah ni? Tak ada dah. Nah, lepas tu terima ada, terima tak ada. Ya, terima ada, terima tak ada, tapi sekarang ni tak ada. Setelah mana dulunya dia ada. Dalil dia adanya kita ni ada. Kalau tidak nak tubik ke mana kita kata tak ada nenek moyang. Itu Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin sayu jadu. Benda terima ada, terima tak ada, selagi akan ada. Contohnya mana? Seorang yang berbining, berkahwin. Nah, boleh anak seorang. Berarti tak mandul. Suami isteri ini tidak mandul. Bermakna anak kedua, ketiga, keempat belum ada lagi, betul tak? Ni orang panggil apa? Mungkin anak bagi suami isteri tadi tu yang tak mandul tadi tu, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kelima, ke sejuta ke, bagi dia yang tidak mandul tadi tu, benda terima ada, terima tak ada, sayu jadu, selagi akan ada. Itu lagu itu dah ni. Mungkin sayu jadu dia panggil. Yang keempatnya orang panggil mungkin benda terima ada, terima nak kata tak ada, tapi alimallahu annahu lam yujad. Allah telah tahu sedia kala lagi belum ada makhluk bahawasanya benda tersebut Allah tidak akan menjadikan. Contohnya apa? Seperti anak bagi orang mandul tadi. Nah, tapi bila dia nak tahu kata dia tu tak ada anak? Bila mati. Betul tak? Selagi mana hidup mungkin. Maka jangan putus asa. Nah, royak kepada suami isteri hak payah nak dapat anak. Jangan putus asa. Doktor kata kita mandu dah ustaz, tak boleh buat gapo dah. Jangan. Selagi mana mu tak mati, selagi mana mu belum meninggal dunia, maka anak untukmu tu masuk dalam mungkin. Apa? Terima nak ada, terima nak tak ada. Maka mu usaha. Mu bukan boleh buat anak, mu usaha aja. Betul tak? Yang menjadi siapa? Ke Allah dah sebut dah tadi. Usaha aja. Kita ni sebatas usaha. Usaha tak ada macam mana? Usaha lagi. Jangan putus asa. Bila tiba-tiba mati, tak ada anak sungguh, barulah kita tahu, oh anak untuk si Sulaiman tadi dengan bini dia Menak tadi itu termasuk dalam mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima nak tak ada, tapi sedia kala lagi Tuhan nyata di ilmu dia tidak akan buat. Apa? Mati dah. Betul. Bila mati tu baru nyata. Ni. Kalau tak mati bila nak nyata? Sebab tu tak boleh kita taklah, tak susah-susah lah. Memang tak ada dah anak sedia kala lagi Tuhan tentu tak ada. Macam dia tu rapat dengan Tuhan tahu Tuhan tu sedia kala. Kita mana tahu? Maka usahalah kita. Itu habis. Kemudian nanti kita akan masuk bulanya yang ke-8, iradah. Tengok, dia terjemah pun dalam kurungan berkehendak. Lebih tepatnya berkehendak. Dan lebih tepat laginya ialah penentu.
Kalau tutup guru Kelantan atau Wafatani, dia tak berapa nak gemar suka terjemah iradat dengan berkehendak atau berkehendak. Sebab kehendak ni kalau dalam logat Kelantan ia ada dua makna. Kehendak mau, nak, kehendak dengan mana kandak. Kandak dengan mana berhajat. Kalau kehendak dengan mana kandak berhajat, ini orang panggil mustahil ala Allah. Macam kita nak berutai piti dengan orang kan. Mak lorak ke? Tak lorak mana? Apa? Kawai kandak ke demo ni. Kawai kandak ke demo. Kawai kandak. Apa kandak? Kawai berhajat ke demo. Apa? Putih piti sikit. Itu. Jadi kalau kita kata Tuhan kandak takut pahal kandak. Jadi tutup guru Kelantan tu tak suka guna terjemah iradat dengan kehendak. Atau perkehendak. Betul tu betul kalau kita faham makna dia. Takut silap faham. Maka biasanya Tok Guru Kelantan, Tok Guru Fatani dia suka terjemah iradat artinya penentu. Nanti kita sambung pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.